Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sambung kelas kita pada waktu ini. Nasor. Ada suara tak? Okey, alhamdulillah. Baik, insya-Allah macam mana kita rancang, kita akan mudzakarah kitab yang amat penting untuk kita fahami, iaitu kitab yang dinamakan dengan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Maksud Mutammimah Al-Ajurumiyah dia adalah sebagai penyempurna kepada matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah itu dia ringkas. Datangnya kitab Mutammimah ini dia menambah lagi, dia sempurnakan lagi huraian-huraian yang terdapat di dalam matan Jurumiyah. Okay, sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para ulama dan juga kepada guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah kitab ni anda belajar daripada dua orang guru. Yang pertama sekali adalah Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim. Beliau masih lagi sihat, alhamdulillah. Beliau sekarang ni buka pondok di Ulu Bakai. Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim Jaafar. Jadi anda banyak belajar dengan dia. Yang pertama kitab ni, kitab Mutammimah ni, sekali dengan sebahagian daripada kawakib. Yang keduanya kitab ni anda belajar daripada seorang lagi guru, Al-Fadil Ustaz Umar Senawi. Orang Yan mungkin kenal lah Ustaz Umar Senawi ni. Jadi dua kitab ni, anda belajar dengan dua orang guru. Yang pertama Ustaz Abdul Rahim, ini anda banyak belajar dengan dia. Dan yang keduanya Ustaz Umar Senawi. Semoga Allah Ta'ala merahmati guru-guru kita. Jadi kitab yang ada di tangan anda ni pun, kitab anda pun tak beli. Kitab masa belajar dulu, kitab tak beli pun. Kitab pakai cemeh, kitab abang ya. Jadi kitab yang ada di tangan anda ni adalah kitab. Ni kalau nampak ni pemilik kitab. Pemilik kitab ni adalah Muhammad Fauzi bin Mak Tahir, Madrasah Misbah Al-Falah. Jadi anak pun dulu mengaji pun tak main-main saja. Duit tak ada nak beli kitab, pakai cemeh kitab abang lah. Ni kitab yang ada di tangan anak ni adalah kitab abang anak dulu. Kitab Al-Fadil Ustaz Fauzi. Baik. Jadi banyak kitab-kitab yang ada kanan ni anak cemeh kitab abang. Kitab yang anak tu talibin pun
balas kita ada juga. Nah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan mula baca kitab kita. Kita akan baca Mutammimah, mungkin sebahagiannya kita akan baca Kawakib. Yang bahagian luar tu namanya Mutammimah. Yang bahagian dalam tu adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, menjadi amalan, menjadi tabiat, menjadi adat para ulama, mereka memulakan kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim kerana beberapa sebab. Antara sebabnya adalah kerana iqtidaan bi kitabillah, kerana mengikut Al-Quranul Karim, kerana Al-Quranul Karim bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kitab-kitab para ulama dimulakan dengan bismillah adalah kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya setiap perkara-perkara yang dituntut yang baik dalam agama kita ni dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu kitab-kitab kita, kitab-kitab para ulama, mereka mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Fi riwayatin fahuwa abtar. Fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap perkara yang mulia dalam agama kita yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, maknanya sedikit keberkatan yang akan diperolehi. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ulama menyebut antara sebab para ulama kita memulakan dengan bismillah kerana mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk tulis surat hantar dakwah kepada raja-raja, maka surat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi banyak fadilat ataupun kebaikan-kebaikan bismillahirrahmanirrahim ni. Antaranya disebut oleh para ulama, sekiranya bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali, maka dia amat baik untuk mendapatkan khasiat ataupun fadilat ataupun kelebihan yang besar. Kalau kita ada apa-apa hajat kita yang besar kepada Allah Ta'ala, maka kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Banyak lagi lah. Itu bukan tempat kita nak cerita tentang dia. Setelah daripada musannif mulakan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, maka musannif mulakan pula dengan alhamdulillah. Ini pun sama. Ini pun sama, Al-Quranul Karim dimulakan dengan, setelah mana dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka disambungkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Wassalatu wassalam ala sayyidina, salawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda wa ala alihi, ke atas keluarga baginda. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ulama bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, keluarga dari segi zakat, maqam zakat, itulah mereka yang lahir daripada dua jalur keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu keluarga Nabi dari segi zakat, maqam zakat. Dan yang keduanya, keluarga Nabi dari segi maqam doa. Siapa dia? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia juga termasuk dalam kumpulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kumpulan keluarga Nabi dari segi maqam doa. Kalau orang doa, dan dia akan dapat habuan daripada doa tadi, sekiranya dia ada iman dan sekiranya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni tak terkira siapalah. Semua sahabat akidah Ahlussunnah wal Jamaah kesemuanya adil. Kita tidak boleh menerima sebahagian sahabat dan kita menolak sebahagian sahabat, tak boleh. Semua sahabi kulluhum udul,
Nabi bersabda, sahabat aku ni kesemuanya adil. Kita tidak bezakan di antara sahabat dengan sahabat. Sahabat dengan sahabat, walaupun berlaku pertikaian, berlaku apa pun sahaja di antara para sahabat, yang tu kita diam. Kita jangan lebihkan sebahagian dan kita rendahkan sebahagian. Baik. Wa ba'du, dan selepas itu, selepas daripada bismillah. Ba'du bermaksud ba'dal basmalah, ba'dal hamdalah, ba'das salati wassalam. Selepas daripada semua tu, fahadhihi muqaddimatun. Fahadhihi, maka ini, yakni kitab dia ni, kitab Mutammimatul Ajurumiyah ni merupakan muqaddimatun, adalah pendahuluan fi ilmi al-arabiyyati, pada ilmu Arab. Jadi boleh kita baca dengan dua wajah. Sama ada kita nak baca dengan muqaddimatun dengan isim fa'il, itu yang terlebih baik, dan boleh juga kita baca dengan isim maf'ul, iaitulah muqaddamatun. Boleh baca dua-dua, tapi yang terbaiknya adalah kita baca dengan muqaddimatun sebagaimana yang tersebut dalam syarah. Kalau kita lihat pada syarah Kawakib tu, dia akan cerita. Baik, maksud dengan muqaddimah, mana muqaddimah itu ialah ilmu yang didahulukan, ilmu yang mendahului ilmu bahasa Arab ni. Kalau kita nak mendalami bahasa Arab, ilmu yang perlu kita dahului adalah ilmu nahwu. Sebab tu katanya muqaddimah, dia yang mendahului ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni banyak lah. Macam-macam ilmu bahasa Arab ni. Jadi muqaddimah dia, ilmu yang ada di barisan paling hadapan adalah ilmu nahwu. Itu maksudnya. Okey, fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun. Mutammimatun, menyempurnakan. Dialah sebagai penyempurna limasailil ajurrumiyyati, kepada masalah-masalah yang terdapat di dalam matan Ajurumiyah. Jadi kitab yang ada depan kita ni, dia sebagai penyempurna. Dia menambahkan lagi huraian-huraian yang tidak terdapat di dalam matan Jurumiyah. Sebab kitab dia pun besar, maka banyak lagi dia akan nyatakan. Dia sambung yang mana mungkin terdapat kekurangan yang ada dalam matan Jurumiyah tu, yang tak jelas maksudnya, maka dia akan menjelaskan lagi kepada kita. Baik. Takunu wasitatan. Dia, yakni Mutammimah ni. Kitab Mutammimah ni wasitatan, menengahi, berada di tengah-tengah. Nak kata dia tinggi sangat pun tidak. Nak kata dia rendah sangat pun tidak, dia duduk tengah. Dia duduk tengah-tengah. Berada di pertengahan. Wasitatun bainaha, berada di pertengahan di antaranya, yakni di antara Ajurumiyah, wa baina ghairiha, dan di antara selain daripadanya, daripada Mutammimah, minal mutawwalat, daripada kitab-kitab yang mutawwalat. Mutawwalat tu kitab yang panjang, yang dipanjangkan. Bukan kitab tu panjang. Kitab tu sama dengan kitab biasa saja. Maksud mutawwalat itu masalah-masalah dalam dia tu dipanjangkan, dihurai dengan panjang. Itu mana mutawwalat. Bukan kitab tu 2-3 depa. Saya duk cari kitab 2-3 depa lah kata mutawwalat. Tak. Kitab besar. Dia punya bentuk dia lebih kurang, tapi huraian dia tu lebih. Itu maksud mutawwalat. Okey. Kemudian musannif mendoakan, nafa'allahu biha. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, yakni dengan Mutammimah ni. Beliau mendoakan supaya kitab ini Allah Ta'ala bagi manfaat. Kama nafa'a bi asliha, seperti mana Allah telah memberi manfaat dengan asalnya. Asalnya apa dia? Asal kepada Mutammimah kita adalah Ajurumiyah. Kitab Ajurumiyah ni Allah Ta'ala dah bagi manfaat kepada dia. Orang yang belajar matan Ajurumiyah ni,
dia akan dapat faedah daripada matan jamiah. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh sebut, dia kata siapa belajar, siapa hafal matan jamiah wajib alim. Bukan sunat lagi dah. Siapa belajar matan jamiah wajib alim. Jadi musannif mendoakan supaya kitab yang dia tulis Allah Ta'ala bagi manfaat sebagaimana Allah Ta'ala telah pun bagi manfaat kepada kitab yang asal, iaitu matan jamiah. Fil hayah, manfaat itu pada kehidupan. Apa maksud manfaat dalam kehidupan? Maksudnya dengan sebab ilmu tadi, dengan sebab kitab yang dia tulis, dia dapat memahami agama dengan baik. Sebab asas kepada memahami bahasa Arab adalah ilmu nahu. Dengan asbab ilmu nahu, maka dapat difahami agama itu dengan baik. Bila dapat difahami agama itu dengan baik, maka dapat beramal dengan baik. Yang akhirnya dia akan selamat di dunia. Orang yang selamat di dunia ni disebabkan kerana ilmu yang dia belajar. Antaranya adalah ilmu nahu ni. Wa ba'dal mamat, dan selepas daripada mati. Selepas mati bermakna selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Kalau kita lihat pada doa musannif doa secara umum. Doa secara umum, dia tidak khususkan kepada dia saja. Musannif tak doa kat dia saja. Kadang-kadang penulis menulis nafa'ani. Nafa'ani bermaksud doa untuk dia saja. Doa untuk dia. Tapi kitab kita musannif buang maf'ulun bih. Ini kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, dia ada tajuk ijaz. Tajuk ijaz tu bermakna dia ringkaskan. Ringkas tu supaya dia meratai. Dia tak sebut doa kepada siapa, supaya doa tadi tu meratai kepada semua. Itu faedah dibuang sebahagian kalimah dalam ayat supaya makna dia lebih umum. Macam tu dalam doa. Doa kita, contohnya doa yang kita baca lepas daripada sembahyang. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Doa tu kita jangan khususkan. Kita baca taqabbal minna. Sebahagian daripada kita ubah. Kita Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Apabila dia sebut du'ana, maka dia minta Allah Ta'ala perkenankan doa dia saja. Tapi kalau dia sebut taqabbal, terima, maksud terima semua. Doa dia, amalan dia, zikir dia, sedekah dia, apa yang dia buat, dia minta Allah Ta'ala terima. Baik. Itu faedah. Faedah hadzaf pada sebahagian tempat supaya dia umum. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, ini Allah, qaribun, Tuhan yang maha dekat. Dekat ni bukan dekat fizikal, dekat ilmu dia, dekat mustajab doa dia. Sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Mana qarib itu bukan qarib apa nama tempat, qarib yakni al-ma'iyah, qarib al-ijabah dan sebagainya. Qaribun mujibud da'awat. Baik, habis. Dia punya mukadimah ni pendek saja. Kemudian dia masuk dalam perbahasan apa yang dia nak sebutkan, al-kalam. Jadi al-kalam, kalam yang dimasukkan sini adalah kalam yang dibahaskan oleh ulama nahwu. Kalam ni dia banyak perbahasan dia mengikut bahagian-bahagian ilmu. Kalau kita bincang kalam dalam ilmu fiqh, lain pula maksud dia. Dia lain maksud dia. Ma'abtalas salah contohnya. Perkara yang membatalkan sembahyang. Satu huruf yang memberi makna ataupun dua huruf yang tidak memberi makna, dia dikira sebagai kalam dalam perbahasan ilmu fiqh. Kalau kita bahaskan al-kalam dalam ilmu tauhid pula, lain pula cerita dia. Dia ada sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalam yang dimaksud sini adalah al-kalam al-mafhum, al-kalam al-ma'hud, kalam yang difahami dalam kitab kita.
Dia punya padang dia. Lain padang, lain belalang. Padang di sini adalah padang nahwu. Baik, al-kalamu huwa al-lafzu. Kalam itu merupakan lafaz. Syarat yang pertama nak dinamakan sebagai kalam, mestilah dia lafaz. Bila sebut kata lafaz, maka lain daripada lafaz tidak termasuk. Lain daripada lafaz tidak termasuk. Tulisan bukan lafaz. Isyarat bukan lafaz. Itu bukan lafaz. Maka dia tidak termasuk dalam maksud kalam. Yang disebutkan al-lafzu adalah as-saut. As-sautul mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang melengkapi, yang merangkumi sebahagian huruf hijaiyah. Itu makna al-lafzu. Syarat yang pertama nak dinamakan sebagai kalam mesti lafaz. Kalau kita tulis, sekalipun orang boleh faham tulisan kita, maka dia tak dikira sebagai kalam. Lampu isyarat, tapi sampai lampu warna hijau, apa maksud dia? Kita faham dia dah lampu warna hijau itu maksudnya jalan. Lampu warna merah maksud dia berhenti. Lampu tu tak kata apa pun, tapi kita boleh faham. Tapi disebabkan kerana dia bukan lafaz, maka dia tak dikira sebagai kalam. Okey. Kemudian lafaz ni pula, lafaz ada kalanya lafaz itu satu perkataan. Okey, yang pertama lafaz. Okey. Lafaz ni ada ketikanya dia cuma satu perkataan dia saja. Contohnya kita sebut Zaidun. Dia cuma satu. Okey, kalaulah kita sebut Zaidun, maka Zaidun itu dikira sebagai lafaz sebab kita sebut. Kita sebut. Tetapi lafaz ini dia disambungkan dengan syarat yang kedua, mestilah lafaz itu lafaz yang murakkab. Lafaz yang murakkab. Apa makna murakkab? Lafaz yang bergabung, bukan satu perkataan saja. Bukan cuma satu perkataan, tapi perkataan itu digabungkan dengan perkataan yang lain. Okey. Contohnya, kalau kita sebut Zaidun, maka dia cuma lafaz, tetapi tidak ada syarat yang kedua, iaitulah murakkab. Murakkab tidak ada pada dia. Murakkab tidak ada pada Zaidun. Di Zaidun ni kira kalam tak? Zaidun tak dikira sebagai kalam. Dia dikira sebagai lafaz, tetapi tak dikira sebagai kalam kerana tidak ada syarat yang kedua. Kerana tidak ada murakkab pada dia. Tapi kalau kita gabungkan Zaidun dengan kalimah lain yang memahamkan kita, contohnya, okey, kita katakan Zaidun qaimun. Okey, Zaidun qaimun. Jadi bila kita sebut Zaidun qaimun, orang yang dengar dia faham kita nak bagi tahu dekat dia Zaid berdiri. Zaid berdiri. Maka Zaidun qaimun disebut, bila kita sebut Zaidun qaimun, maka dia merupakan lafaz dan merupakan lafaz yang murakkab. Okey, murakkab ni ada ketikanya murakkab itu dia murakkab, ada dua perkataan tetapi tidak dapat difahami. Contoh yang ada di depan ni adalah contoh yang dapat difahami. Sebahagian daripada murakkab, dia murakkab tetapi tidak difahami. Maksud murakkab itu ada dua perkataan. Sekurang-kurangnya dua perkataan. Okey, kalaulah kita buangkan perkataan qaimun. Kita buang perkataan qaimun, kita tambahkan di hadapan sebelum qaimun, sebelum Zaidun, kita tambahkan perkataan kana. Kita sebut kana Zaidun. Okey, kana Zaidun kita sebut lafaz tak? Kana Zaidun lafaz kita sebut. Bukan hanya tulis dia tak? Kana Zaidun lafaz. Okey, kana Zaidun murakkab tak? Murakkab. Sebab apa kita sebut murakkab?
Sebab tersusun, dia digabungkan dua perkataan. Perkataan yang pertama kana, yang kedua adalah Zaidun. Okey. Tetapi murakkab ni sahaja tidak mencukupi. Murakkab dia mesti disambung dengan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, mestilah murakkab tadi tu mufid. Sebab murakkab tu ada yang mufid, ada yang tak mufid. Okey ya. Baik. Tengok sini. Lafaz ni dia ada dua bahagian. Kita cuba pecahkan. Bahagian yang pertama, lafaz yang ghairu murakkab. Seperti Zaidun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lafaz yang murakkab. Seperti Zaidun qaimun. Okey, yang ni murakkab. Baik. Kemudian murakkab pula. Okey, murakkab pun kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Sebab murakkab yang pertama, murakkab ghairu mufid. Ghairu mufid. Murakkab yang tidak boleh memberi faham. Kita cakap orang tak faham, ataupun orang cakap kita tak faham. Contohnya, kana Zaidun. Okey, kana Zaidun murakkab. Ada dua perkataan tetapi ghairu mufid. Tidak mufid. Adapun murakkab yang kedua adalah murakkab mufid. Murakkab yang boleh memberi faedah, memberi faham kepada orang yang kita bercakap, ataupun dia bercakap, cakapan dia tu berfaedah kepada kita, kita dapat faham. Okey. Okey, kemudian contohnya qama. Ni contoh yang samalah, senang sikit. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, dia adalah murakkab yang mufid. Okey. Lepas tu mufid ni dia ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat mufid ialah bil wad'i. Bil wad'i. Dia mestilah wada'. Okey. Mufid juga sebagaimana yang sebelumnya ada dua bahagian, mufid juga terdapat dua bahagian. Yang pertama, mufid bi ghairi al-wad'i. Bolehlah. Bil wad'i. Yang pertama mufid bi ghairi al-wad'i. Yang kedua mufid bil wad'i. Okey. Makna yang dimaksudkan dengan al-wad' nanti dia ada tafsiran. Ada dua tafsiran para ulama. Sebahagiannya menafsirkan bil wad'i dengan niat. Dengan niat, okey. Tapi kebanyakan ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan bil wad' adalah bil wad'il arabi. Maksudnya dengan bahasa Arab. Cakapan lain daripada bahasa Arab walaupun dapat difahami dengan baik, kalau bukan bahasa Arab maka dia tidak dikira sebagai kalam mengikut tafsiran para ulama. Yang dimaksudkan dengan bil wad'i adalah bil wad'il arabi. Adapun bagi ulama yang menafsirkan bil wad'i dengan bil qasdi, maka selain daripada bahasa Arab yang mana dicakap dengan niat, dapat difahami dan sebagainya, maka dia juga dikira sebagai
sebagai kalam. Okey. Baik. Bil wad'i ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama bil lughatil arabiyyah. Tafsiran yang kedua adalah bin niyyah ataupun bil qasdi. Okey. Baik, semuanya dia bersambung. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi nak dikatakan kalam itu mesti ada 4 syarat. Yang pertama mesti lafaz. Bila sebut lafaz, lain daripada lafaz tak termasuk. Lain daripada lafaz tidak termasuk. Dia tak dikira sebagai kalam. Sekalipun kita dapat faham tulisan-tulisan yang anda tulis, kitab-kitab yang kita baca, dia tidak disebut sebagai kalam. Sisi ulama nahwu. Okey. Gitulah syarat-syarat dia. Okey? Boleh faham? Okey. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu. Al-murakkabu itu bermakna yang berkapuh, yang bergabung, yang bercantum. Al-mufid, yang memberi faham. Al-mufid bermaksud al-mufhim. Bil wad'i, dengan wada'. Okey. Jadi kitab Kawakib, dia tafsirkan bil wad'i dengan maksud bil qasdi. Dengan maksud bil qasdi. Kalau kita lihat dalam Kawakib ni, dia kata wa kharaja bil qawdir rabi'i wa huwa al wad'u ay al qasdu. Qasad. Jadi bermaksud apa sahaja kalam, walaupun bukan bahasa Arab, yang penting orang yang bercakap itu berniat, bermaksud dengan cakapan dia, maka dia dikira sebagai kalam, sekalipun bukan bahasa Arab. Baik. Okey. Habis. Ini adalah syarat-syarat kepada kalam. Kalam yang diambil kira di sisi ulama nahwu. Okey, dah padam? Baik. Summa qala musannifu rahimahullah wa aqallu ma yata'allafu sekurang-kurang apa yang terbentuk. Ini yata'allaful kalam. Wa aqallu ma yata'allafu yakni al-kalam. Sekurang-kurang apa yang terbentuk daripadanya kalam, min ismaini adalah daripada 2 isim. Paling kurang kalam itu terbentuk dengan menggabungkan 2 perkataan yang kedua-duanya adalah isim. Kita gabungkan, kita bentukkan, kita susunkan kalam itu dengan menggunakan 2 perkataan isim. Nahwu Zaidun qa'imun. Zaid isim, kemudian qa'imun pun juga isim.
Itu paling kurang. Paling kurang kita nak bentuk kalam adalah dengan menggabungkan dua perkataan yang kedua-duanya adalah isim. Au min fi'lin wasmin, ataupun daripada fi'il dan isim. Ataupun fi'il dan isim. Fi'il dulu kemudian isim, ataupun disebut sebagai jumlah fi'liyah. Yang bahagian yang pertama tadi itu disebut sebagai jumlah ismiyah. Nahwu qama Zaidun. Qama fi'il, Zaidun adalah isim. Qama fi'il, Zaidun adalah isim. Okey, habis. Itu paling kurang. Paling kurang terbentuknya kalam itu daripada dua perkataan yang kedua-duanya isim, ataupun dua perkataan, satunya fi'il dan satu laginya adalah isim. Baik. Kemudian wal kalimah, wal kalimatu, dan kalimah itu qaulun mufradun, ialah perkataan yang ditunggalkan. Tadi dia cerita pasal kalam, ni dia cerita pula tentang juzuk kalam, bahagian-bahagian kalam. Sebab bahagian kalam itu dia mesti terbentuk daripada isim, fi'il. Kemudian dia nak cerita kepada kita tentang kalimah itu pula. Wal kalimah, kalimah itu, wal kalimatu qaulun, dia merupakan qaul. Apa beza di antara qaul dengan lafaz? Ada tak beza di antara qaul dengan lafaz? Ada beza? Ada beza antara qaul dengan lafaz. Bila sebut qaul, bila sebut qaul, semestinya dia adalah lafaz. Bila sebut qaul mesti lafaz. Tetapi kalau disebutkan lafaz, belum tentu dia merupakan qaul. Mana lebih umum? Qaul lah. Sebab qaul itu dia merangkumi lafaz, dia lebih umum daripada lafaz. Lafaz khusus. Lafaz umum ke? Kada. Lafaz lebih umum. Lafaz lebih umum daripada qaul. Okey, qaul ni dia mestilah lafaz, tetapi lafaz tak semestinya qaul. Okey. Sebab lafaz ada dua. Lafaz ni ada yang mustakmal dan ada yang tak mustakmal. Ada yang dapat difahami dan tidak difahami. Okey. Baik, lafaz itu lebih umum daripada qaul. Qaul ni dia cuma cakapan yang dapat difahami saja. Cakapan yang dapat difahami disebut qaul. Qala. Bila sebut kata qala tu dia bercakap benda yang dapat difahami. Kalau sebut lafaza, tak semestinya apa yang dia lafazkan itu dapat difahami. Dia ada makna. Jadi lafaz itu lebih umum daripada qaul. Setiap lafaz itu setiap qaul itu lafaz, tetapi tak semestinya lafaz itu qaul. Baik. Apa makna mufrad? Maksud mufrad ialah perkataan mufrad itu bahagian-bahagian dia tidak menunjukkan kepada makna. Dalam syarah dia ada sebut, sebagai contohnya kita sebutkan perkataan Zaidun, ataupun kita sebut perkataan rajul. Mufrad ni lawan dia adalah murakkab. Mufrad
Lawan dia murakkab. Okey, contohnya mufrad itu adalah perkataan rajul. Ini kalau kita baca dalam syarah dia ada sebut. Perkataan rajul. Okey, yang dimaksudkan dengan mufrad, cuba kita lihat dalam syarah dia sebut apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Yang dimaksudkan dengan mufrad adalah sesuatu yang tidak boleh menunjukkan bahagian-bahagiannya kepada juzuk maknanya. Baik, okey. Tengok perkataan rajul. Dia terbentuk daripada apa? Apa bahagian-bahagian yang ada pada rajul? Bahagian rajul, ra, jim, lam. Ra, jim, lam. Okey, kalau kita ambil ra saja, adakah dia menunjukkan makna orang lelaki? Tak. Dia tak boleh kita asingkan. Jadi kesemuanya ni kena gabung sekali. Bahagian-bahagian dia tu tidak boleh menunjukkan makna rajul kalau kita buang. Ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu tak apa. Bahasa Melayu dia tinggal satu huruf boleh faham lagi. Kan? Orang yang nama panjang tinggal P. Tinggal P je. Tu boleh faham lagi. Ni kira bahasa Arab lah. Bahasa Melayu tak boleh kira apa. Orang Melayu ni dia telan ambil huruf. Dia telan ambil huruf. Okey. Berbeza dengan murakkab. Murakkab pula, kalau kita buang satu, boleh faham lagi. Contohnya macam mana kita katakan Zaidun qa'imun. Kalau kita buang Zaid, kita buang qa'im, tinggal Zaid. Zaid ada makna tak? Ada makna, dia nama kepada seorang lelaki. Okey. Kalau kita buang Zaid, kita tinggalkan qa'im, masih lagi dapat difahami. Dia menunjukkan bahagian. Dia ada maksud dia. Qa'im dia ada maksud dia, Zaid ada maksud dia. Kalau kita buang pun dia ada maksud, dia tak lari. Dia tunjuk kepada juzuk-juzuk makna dia. Adapun rajul, kalau kita buang ra, buang jim, tinggal lam saja, dia tidak boleh menunjuk kepada maksud daripada apa yang kita maksudkan dengan kalimah tersebut. Baik. Okey nah. Wahia, iaitu yakni kalimah ismun. Yang pertamanya isim. Isim. Wa fi'lun, dan fi'il. Wa harfun, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Okey, kemudian huruf tu pula disyaratkan bagi huruf wa harfun jaa li ma'nan. Huruf yang datang bagi makna. Kalau kita ingat lagi, itu kita baca dalam syarah Ibn Aqil tentang na'at. Ini contoh kepada na'at jumlah. Antara syarat na'at jumlah mestilah man'utnya isim nakirah. Man'utnya isim nakirah. Kalau kita lihat kalimah harfun itu isim nakirah, selepasnya datang jumlah ja'a, maka jumlah ja'a itu adalah jumlah na'at. Jumlah itu pada tempat na'at, fi mahalli raf'in, pada tempat rafu'. Harfun ja'a li ma'nan, huruf yang mendatangi bagi makna. Huruf yang ada makna. Huruf yang ada makna saja yang termasuk dalam bahagian-bahagian kalam. Adapun huruf-huruf yang tidak ada makna, maka dia tidak termasuk dalam bahagian-bahagian kalam. Apa dia huruf yang ada makna? Huruf yang digunakan dalam ayat. Contohnya huruf jar, huruf nasab, huruf jazam. Itulah huruf yang ada makna. Adapun huruf lain macam alif, ba, ta, sa, jim, ha tu tidak termasuk di dalam bahagian-bahagian kalam. Tidak dikira sebagai kalimah. Tidak dikira sebagai kalimah. Contohnya macam huruf ba. Huruf ba walaupun dia cuma satu huruf, maka dia dikira sebagai kalimah, huruf jar. Walaupun dia cuma satu huruf saja. Baik. Okey, kemudian fal ismu yu'rafu bil isnadi ilai. Okey, musannif mula nak ceritakan kepada kita tentang tanda-tanda isim.
Macam mana bagi orang yang mula belajar nak kenal kalimah itu adalah kalimah isim? Orang yang dah lama dia tak payahlah. Orang lama dia tengok dia tahulah. Dia tengok boleh tahu dah. Orang yang baru ni dia kena bagi tanda-tanda dulu baru dia nak kenal. Macam orang bawa kereta lah. Bawa kereta manual kan. Nak buh gear kena tengok gear dulu. Nak tolak pergi mana kan. Gear 1 pertama mana, gear 2 pergi mana. Orang yang cekap tak tengok lah, pakai tolak tu ya. Dia tolak dia masuk tempat dia lah. Itu orang yang cekap. Adapun orang yang baru nak kena tunjuk tanda-tanda dia. Baik. Jadi musannif akan jelaskan kepada kita tanda-tanda isim. Macam mana kita nak kenal isim? Okay, kata musannif falismu yu'rafu bil isnad ilaih. Isim itu dapat dikenali dengan isnad, dengan disandarkan mana-mana perkataan kepadanya. Kita sandarkan kalimah-kalimah apa pun kepada dia. Kita gabungkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Apabila kita boleh gabungkan kalimah lain kepada dia, maka dia dikira sebagai isim. Dia dikira sebagai isim. Okey. Contohnya apa dia? Contohnya dah ada depan ni pun. Baik, perkataan kita ada dua perkataan, perkataan Zaid dengan perkataan Qaim. Yang ni orang panggil apa? Qaim dipanggil musnad. Ataupun bahasa dalam ilmu nahwu ni dipanggil sebagai khabar. Dan perkataan Zaid dipanggil sebagai musnad ilaih. Musnad ilaih ni sama ada fa'il ataupun mubtada'. Fa'il ataupun mubtada' dipanggil sebagai musnad ilaih. Baik. Okey, qama Zaidun. Mana musnad ilaih? Mana musnad ilaih? Zaidun. Qama adalah musnad. Kalau jumlah fi'liyah, musnad dulu. Musnad dulu, kemudian musnad ilaih duduk di belakang. Itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, kebiasaannya musnad ilaih dia akan letak ke depan, musnad dia akan letak kat belakang. Okey, maksudnya cara mudahnya kita nak kenal isim, kita boleh buat ayat macam ni. Kalau kita boleh buat ayat macam ni, maka isimlah dia. Kalau tak boleh buat ayat macam ni, bukan isim. Okey, contohnya kita ambil perkataan qama. Kita nak tentukan qama ni isim ke tidak? Isim ataupun tidak? Cuba kita buat ayat. Qama qaimun. Qama qaimun boleh tak? Maksudnya qama ni kita jadikan sebagai musnad ilaih. Kita jadikan dia sebagai mubtada'. Kita nak cerita tentang dia. Boleh tak kita cerita tentang qama? Tak boleh. Tak boleh. Jadi perkataan qama ni bukannya isim. Sebab kita tak boleh cerita tentang dia. Ayat ni cerita tentang kawan ni. Ayat qama qaimun ni cerita tentang kawan ni.
bukan cerita tentang kawan ni. Yang dikatakan musnad ilaih itu kita cerita tentang dia. Kita sandarkan perbuatan itu kepada dia. Kita nak cerita tentang dia. Macam Zaidun talibun. Zaidun talibun. Okey, kita nak tentukan sama ada Zaid ni isim ataupun bukan isim. Cara barulah. Cara kita ni tak kenal lagi. Kita nak tahu kata dia adalah isim, kita cuba sandarkan perkataan lain ataupun kita cerita tentang dia. Okey, Zaidun talibun. Okey, talibun ini didatangkan untuk menceritakan tentang Zaid. Boleh tak? Kita cerita tentang Zaid, kita nak beritahu Zaid ni berdiri. Boleh. Maka kalau boleh cerita macam itu menunjukkan bahawasanya dia adalah perkataan isim. Okey, boleh? Baik, kita ambil perkataan lain pula. Kita cerita tentang dia. Kita ambil perkataan, bagi mana perkataan satu. Contohnya kita ambil perkataan qalam. Al-qalam. Okey, kita nak cerita pasal qalam. Boleh tak cerita pasal dia? Kita katakan al-qalamu jadidun. Jadi jadid menceritakan tentang al-qalam. Boleh cerita pasal dia? Boleh. Bila boleh cerita pasal dia, itu menunjukkan kata dia adalah isim. Walaupun kemungkinan kita lihat tidak ada tanda-tanda isim. Apa yang musannif akan sebutkan nanti itu adalah tanda-tanda itu adalah pada kebanyakan lafaz dia ada tanda-tanda isim. Sebahagian daripada isim dia tak ada tanda. Macam isim isyarah, ada tanda? Isim isyarah hadza. Ada alif lam? Tak ada alif lam. Ada tanwin? Tak ada. Macam mana kita nak kenal kita ada isim? Kita boleh cerita tentang dia. Boleh cerita tentang dia, itu menunjukkan kita ada isim. Contohnya hadza. Hadza tak ada tanda. Okey, hadza qalamun. Okey, qalam, perkataan qalam adalah menceritakan tentang hadza. Kita boleh cerita tentang hadza ni. Bila kita boleh cerita tentang hadza, itu menunjukkan hadza ni adalah isim. Kita boleh sandarkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Kita menisbahkan sesuatu kepada dia. Itu menunjukkan kita di isim. Kita sandarkan perkataan lain kepada dia untuk contoh, sandarkan kalimah lain kepada dia untuk contoh kepada dia. Ya. Diri sandarkan kepada dia. Qama Zaidun. Kita nak cerita pasal qama kan, cerita pasal Zaid. Nak bagi tahu kata berdiri itu dah berlaku. Siapa yang lakukan? Zaid. Okey. Inilah disebutkan dalam tu, wa hadhil alamatu anfa'u alamatil ismi. Inilah tanda-tanda yang paling berguna untuk dia, untuk yang paling mudah lah. Paling mudah kalau kita nak tahu kata isim, sebabkan sebagai isim tu tak ada tanda. Jadi inilah tanda yang paling, sebab dia masuk belakang. Dia boleh kita aplikasi dia dalam semua tempat. Okey, yang kedua, wabil khafdi. Wabil khafdi, dan dengan khafat. Dengan khafat. Khafat ini adalah sebutan ulama-ulama Kufah. Ulama Kufah sebut khafat. Ulama Basrah sebut jar. Kita suka sebut mana? Khafat ke huruf jar?
Kita suka sebut jar kan. Mana kita penyokong ulama Basrah. Jarang orang sebut huruf khafat. Lagipun huruf khafat ni susah kita nak sebut. Kan? Ada pun huruf jar senang. Jar, khafat. Khafat kena sebut 2 kali. Khafat. Jar sedah ya. Kita dekat senang kan. Baik. Jadi ulama Kufah sebut khafat, ulama Basrah sebut jar. Yang dimaksudkan dengan khafat adalah apa yang dilakukan oleh amil jar. Tengok kat dalam tu. Yang dimaksudkan dengan khafat itu wa huwa ma yuhdithuhu amilul khafdi. Ma yuhdithuhu, apa yang dilakukan oleh amil khafat. Okey, kita ada tiga i'rab, ada 4 tanda i'rab, 4 tanda i'rab. Yang pertama 4 bahagian i'rab: rafa', nasab, khafat dan ada silap. Rafa', nasab, khafat dengan jazam. Betul tak? Rafa', nasab, khafat dengan jazam. Okey. Yang disebutkan di sini, saya kata yang dimaksudkan dengan al-khafdu adalah ma yuhdithuhu amilul khafdi. Ma yuhdithuhu amilu al-khafdi. Ma ni bermaksud perubahan yang dilakukan oleh amil khafat. Amil khafat. Apa kerja amil khafat? Apa yang dimaksudkan dengan amil khafat? Amil khafat adalah perkataan-perkataan atau berlafaz-lafaz yang bertugas menjadikan lafaz itu khafat. Huruf jar contohnya, dia disebut sebagai amil khafat. Tugas dia adalah khafatkan perkataan. Okey. Yang dimaksudkan apa yang dilakukan perubahan oleh amil khafat, maksudnya tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda jar tu, tanda-tanda khafat tu. Bila masuk amil khafat, apa yang berlaku? Berlaku perubahan dari segi baris. Contohnya kita ada 3 tanda kan? Tanda khafat kita ada 3. Yang pertamanya apa dia? Al-kasrah. Yang kedua al-ya. Yang ketiganya al-fathah. Okey, kasrah ni pertama isim mufrad munsharif. Yang kedua jamak taksir munsharif. Yang ketiganya jamak muannas salim. Tiga lafaz ni kalau masuk amil jar, kita akan baca dengan baris kasrah. Kita akan baca dengan baris kasrah. Yang kedua, ya ada berapa? Ada 3. Yang pertama musanna jar dengan ya. Yang kedua asma khamsah ni loh. Yang kedua jamak muzakkar salim. Yang ketiga asma khamsah ataupun asma sittah. Kitab kita dia akan sebut sittah. Asma sittah ikut kitab kita ni. Asma sittah, isim yang 6. Okey. 3 ni isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Kalau masuk amil jar, kita baca dengan kasrah. Khafat dengan kasrah. Okey.
Tiga ni pula musanna, jamak muzakkar salim, asma' sittah. Kalau masuk amal jar, tanda dia adalah ya. Okey, yang terakhir. Yang terakhir kita baca jar tapi dengan baris fathah. Jangan kita anggap fathah itu nasab. Fathah itu kadang-kadang ketika yang tertentu dia merupakan tanda kepada jar. Siapa dia? Siapa dia yang kalimah apa yang akan dijarkan dengan fathah? Secara umumnya orang panggil al-mamnu' min as-sarfi. Secara umumnya. Okey, secara detailnya ni. Isim mufrad ghairu munsharif, isim mufrad ghairu munsharif dengan jamak taksir ghairu munsharif. Nama mudahnya kita panggil al-ismu alladhi la yansarif. Yani alladhi la yansarif. Nanti sampai masa dia kita akan teranglah, dia ada 9 semua. Al-mamnu' min as-sarfi itu ijma' wazin 'adilan an-nif bi ma'rifatin rakib wazin 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Nanti sampai masa ada insya-Allah kita akan catat yang tu. Baik. Itulah yang dimaksudkan dengan bil khafdi di sini. Bukan bil khafdi yang kita jumpa. Bukan kita jumpa kadang-kadang perkataan baris kasrah. Contohnya macam mana? Macam perkataan amsi. Boleh tak kita katakan yang ni jar? Tak boleh. Tak boleh kita katakan dia jar sebab amsi ni baris yang ada pada dia adalah baris yang bina. Dia tidak dibariskan dengan kasrah disebabkan kerana amil. Dia memang macam tu lah. Macam hadhihi. Nak macam tu. Baris tu bukan disebabkan kerana amil. Baris tu asal dah dia main macam tu. Dia beranak main macam tu dah. Okey, nah. Jadi tu faham elok. Yang dimaksudkan dengan bil khafdi adalah perkataan yang berubah dengan sebab amil khafad, huruf jar dan seumpama dengannya. Ya. Okey. Wa tanwin dan tanwin. Ada tanwin. Itu tanda kata isim lah. Zaidun. Kita tahu Zaid tu isim. Mana tanda dia? Tanda yang nampaknya adalah tanda tanwin. Gitu. Sebagainya. Wa bidukhulil alifi wal lam. Dan dengan masuknya alif dan lam. Masuk alif dan lam. Kalau kita lihat dalam syarah dia tafsirkan masuk alif lam itu ialah ai biqabuli dukhulihima alaih. Maksud dia menerima masuk alif lam walaupun tidak ada padanya alif lam. Sebahagian perkataan tidak ada alif lam. Kadang-kadang perkataan tu tak ada alif lam tapi dia menerima alif lam. Contohnya macam mana? Contohnya dia kalimah tu kalimah yang mudhaf. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Mungkin dia baca dengan fathah. Kita nak letakkan sama ada dia isim ataupun bukan. Sebab tak nampak tanda isim. Cuba kita keluarkan perkataan itu daripada ayat dan kita masukkan alif lam, boleh tak? Dia menerima alif lam. Kalau dia boleh terima alif lam, maka dia dikira sebagai isim lah. Itu maksud. Maksud yang disebutkan oleh musannif, oleh syarah tu, bukan semestinya ada alif lam pada dia baru dikira sebagai isim. Maksud dia menerima alif lam sekalipun pada waktu itu tidak ada alif lam pada dia. Kalau kita boleh saja. Dan contohnya perkataan apa? Perkataan rajulul qaryah. Laki-laki kampung. Rajul al-qaryah. Al-qaryah isim ke tak? Al-qaryah isim ke tak? Isim. Sabarlah kita nampak ada alif lam kan?
Okey, kita nampak ada alif lam. Okey, sekarang ni kita nak tengok perkataan rajul. Isim ke tak? Isim tak? Tak ada tanda isim. Kita baca dengan dhammah. Tak ada tanda isim. Okey, cuba kita keluarkan rajul ni, kita asingkan daripada al-qaryah. Cuba kita masukkan, tengok alif lam pada dia, boleh tak? Ar-rajul. Boleh tak? Alif lam masuk pada ar-rajul? Boleh. Maka bila boleh masuk alif lam, itu menunjukkan dia adalah isim. Okey. Wa hurufil khafdi, dan masuk ataupun adanya huruf khafat. Huruf khafat itu bukan isim lah. Huruf khafat itu adalah huruf. Isimnya adalah perkataan yang datang selepas huruf khafat, itu adalah isim. Ini pun sama, tak semestinya ada huruf khafat baru isim. Yang ni sama dengan masalah alif lam tadi. Tak semestinya ada alif lam baru dikira sebagai isim. Yang penting kita boleh masukkan alif lam pada dia. Cuba tengok masukkan alif lam. Kalau boleh, kalau sesuai, maka itu menunjukkan dia adalah isim. Okey. Juga masalah yang sama dengan khafat. Okey. Perkataan itu kalau sesuai untuk dimasukkan huruf khafat, maka dia adalah perkataan isim. Contohnya isim isyarah. Isim isyarah kan? Macam hadha. Hadha ada alif lam tak? Boleh tak kita masuk alif lam? Tak boleh kan? Lepas tu isim tak? Tahu mana kata isim? Okey, itu contoh lain, itu contoh tinggi. Contoh ni. Okey. Hadha nak masukkan alif lam tak boleh? Tak boleh masuk alif lam sebab jenis dia. Okey, ni masuk di bawah tajuk ni huruf khafat. Cuba kita masukkan huruf khafat. Kita katakan ila hadha. Boleh tak? Boleh. Boleh masukkan ila sebelum hadha. Ini menunjukkan kata hadha adalah isim. Tak semestinya ada. Tak semestinya ada huruf jar. Kalau kita masukkan huruf jar, maka keadaan dia stabil. Maka dia dikira sebagai isim dah. Ada mana-mana salah satu. Ya. Bukan semua isim itu boleh masuk belakang. Sebagai isim yang ni boleh masuk, ini tak boleh masuk. Okey. Yang paling manfaat yang disebutkan tadi adalah al-isnad ilaih. Itu paling besar tanda perkataan itu isim. Kita boleh sandarkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Itu tanda besar kata dia adalah isim. Okey, baik, setakat tu dulu untuk hari ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Wal fi'lu yu'rafu biqada was-sin was-sawfa dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan salihan rizqan wasi'an wa sa'adatan wa husnal khatimati wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al istima'ana hadza wa ghayruhu bi rahmah افتراقنا من بعده بالمغفرة والعصمة وارفعنا يا الله البلاء والنقمة. ربنا اجزي عنا ومشايخنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا ولدينا وأمهاتنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا أحبابنا وشهداءنا خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.